Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan melaksanakan tugasan 2 persembahan bagi subjek BMMG 3223 iaitu Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baiklah, sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Syahir bin Roslan dari kelas Bahasa Melayu B, PISMP tahun 1 semester 2 bagi ambilan Jun 2022. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan yang pertama berkaitan dengan penerangan rancangan pembelajaran harian Bahasa Melayu bagi tahun 4 iaitu Kemahiran Menulis. Baiklah, melihat kepada rancangan pengajaran harian berikut, mata pelajaran yang akan diajar adalah mata pelajaran Bahasa Melayu bagi tahun 4 Bunga Raya. Bilangan murid dalam kelas tersebut adalah seramai 20 orang dan tarikh berlangsungnya pengajaran harian tersebut adalah pada 28 Mac 2023 iaitu pada hari Selasa pada jam 8 pagi sehingga 9 pagi. Pengajaran harian tersebut adalah bertemakan keselamatan di bawah tajuk Panduan Keselamatan untuk Murid. Kemahiran fokus bagi pengajaran harian pada hari tersebut adalah kemahiran menulis. Seterusnya adalah standard kandungan. Standard kandungan yang saya pilih adalah standard kandungan 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran yang dipilih pula ialah 3.2.4 iaitu menulis ayat dalam perenggan yang diimlakkan. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada objektif pembelajaran. Baiklah, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menulis imlak ayat dalam perenggan secara tepat berdasarkan petikan yang dibaca oleh guru. Yang kedua adalah murid menulis dan mencatat perkataan atau isi penting berdasarkan petikan lirik lagu Panduan Keselamatan yang diberikan. Manakala objektif yang ketiga iaitu objektif yang terakhir ialah menulis dan membina pelbagai jenis ayat yang bermakna secara berkumpulan menerusi aplikasi permainan digital iaitu WordWall. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada kriteria kejayaan. Dalam kriteria kejayaan ini, murid-murid dapat menulis imlak ayat dalam perenggan secara tepat berdasarkan petikan yang dibaca oleh guru. Yang kedua ialah murid-murid dapat menulis dan mencatat perkataan atau isi penting berdasarkan petikan lirik lagu Panduan Keselamatan yang diberikan. Manakala kriteria kejayaan yang ketiga iaitu kriteria kejayaan terakhir ialah murid-murid berjaya menulis dan membina pelbagai jenis ayat yang bermakna secara berkumpulan menerusi aplikasi permainan digital WordWall. Kemudian kita lihat kepada sistem bahasa. Yang pertama adalah dari aspek tata bahasa. Bila dari aspek tata bahasa, murid-murid akan diterapkan kata nama, kata kerja, ejaan, ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan. Manakala kosakata pula, terdapat kosakata yang dapat saya senaraikan iaitu seperti undang-undang, jenayah, diberkas dan keamanan. Selain daripada itu, murid-murid juga akan ditekankan sistem bahasa iaitu tanda baca yang berkaitan dengan noktah, koma, huruf kecil dan huruf besar. Baiklah, seterusnya kita teruskan lagi pembentangan ini dengan melihat kepada pengisian kurikulum iaitu elemen merentas kurikulum. Baiklah, yang pertama sekali adalah ilmu. Baiklah, ilmu itu adalah apa ilmu yang murid-murid dapat ketika terlibat dalam proses pengajaran harian tersebut. Baiklah, ilmu yang murid dapat dalam pengajaran harian tersebut adalah murid-murid akan belajar tentang panduan keselamatan, iaitu murid-murid akan mengetahui
jenis-jenis kenderaan kecemasan seperti kereta polis, kereta ambulan dan juga kereta bomba. Selain daripada itu, murid-murid juga akan mengetahui nombor telefon kecemasan iaitu nombor 999. Selain daripada itu, murid-murid juga akan akan mendapat ilmu pendidikan sivik dan kewarganegaraan iaitu mereka akan mempelajari cara-cara menjaga keselamatan. Dan yang terakhir adalah pendidikan muzik di mana dalam pengajaran harian ini guru akan menerapkan elemen muzik, pendekatan muzik yang akan memberi pengetahuan tentang pendidikan muzik kepada murid-murid. Baiklah, yang kedua adalah nilai murni. Dalam pengajaran harian ini, murid-murid akan diterapkan dengan pelbagai nilai murni semasa proses pembelajaran, di mana murid-murid akan diterapkan nilai murni seperti nilai murni bekerjasama, berdisiplin, bertanggungjawab, rasional dan berani. Kemudian adalah EMK Creativity, di mana pengajaran harian ini akan dilaksanakan melalui kreativiti seperti permainan visual. Permainan visual ini adalah murid-murid akan melihat dan mencatat kata nama yang terdapat dalam kad bergambar. Seterusnya adalah kreativiti berdasarkan aktiviti nyanyian, di mana murid-murid akan mendengar nyanyian tersebut dan menulis perkataan ataupun isi-isi penting yang terdapat dalam petikan lirik lagu panduan keselamatan. Yang terakhir adalah pendekatan kreativiti melalui permainan bahasa, di mana murid-murid akan menulis dan membina pelbagai jenis ayat menerusi aplikasi permainan digital seperti word wall. Baiklah, seterusnya EMK yang seterusnya adalah teknologi maklumat dan komunikasi, di mana pengajaran harian tersebut guru akan menerapkan pengaplikasian aplikasi digital iaitu word wall, audio music, penggunaan komputer riba dan paparan hablo cecair LCD. Baiklah, EMK yang seterusnya adalah bahasa, di mana guru akan menerapkan elemen bahasa dalam pengajaran harian tersebut, di mana murid-murid akan diterapkan dengan penggunaan bahasa pengantar dengan betul melalui aspek sebutan, struktur ayat dan tata bahasa semasa berkomunikasi. Dan EMK yang terakhir adalah elemen keusahawanan. Terdapat tiga elemen keusahawanan dalam pengajaran harian pada hari tersebut, iaitu yang pertama adalah EK 1.1.4 iaitu daya kreativiti dan inovasi. Hal ini melibatkan kreatif murid-murid dalam menyelesaikan masalah seperti kuis, menjawab soalan-soalan dan juga pertanyaan guru, dan dapat menghasilkan peta iting serta mengaplikasikan aplikasi permainan digital iaitu word wall. Baiklah, EK yang kedua adalah 1.1.14, di mana murid-murid boleh membina jaringan sosial. Mereka dapat bekerja secara berkumpulan dan berkomunikasi antara satu sama lain. Bila EK yang terakhir adalah 5.5.1 iaitu prinsip tanggungjawab sosial, di mana murid-murid akan dapat pengetahuan untuk menjaga keselamatan di tempat awam. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan pembentangan dengan melihat kepada strategi pengajaran dan pembelajaran iaitu kepelbagaian, kaedah dan juga teknik yang digunakan oleh guru dalam pengajaran harian pada hari tersebut. Baiklah, strategi pengajaran yang pertama adalah guru menerapkan kemahiran berfikir iaitu KB, iaitu pengelasan, menghubung kait dan merumus. Kemahiran berfikir seperti pengelasan yang terlibat dalam proses pengajaran pada hari tersebut adalah murid-murid ini akan mengelaskan gambar-gambar yang diberi seperti gambar polis, gambar kereta polis, kereta ambulan dan kereta bomba. Dan murid-murid perlu mengelaskan sama ada kereta tersebut adalah kereta polis, kereta bomba ataupun kereta ambulan. Baiklah, seterusnya adalah menghubung kait dan merumus.
Baiklah, strategi pengajaran yang kedua ialah penyelesaian masalah, di mana murid-murid perlu menyelesaikan masalah dan penyoalan oleh guru ataupun menyelesaikan masalah seperti kuis dan soalan-soalan membina seperti membina ayat dan sebagainya. Baiklah, strategi pengajaran yang ketiga ialah kecerdasan pelbagai, iaitu KP, yang melibatkan verbal, linguistik, interpersonal dan kinestetik. Baiklah, strategi pengajaran yang seterusnya adalah belajar cara belajar, iaitu BCB, di mana murid akan mengumpul dan memproses maklumat berdasarkan bahan multimedia yang diberikan seperti petikan lirik lagu, dan mereka akan bekerja secara berkumpulan. Baiklah, strategi pengajaran yang seterusnya adalah pembelajaran kontekstual, di mana murid-murid ini akan menghubungkait isi pelajaran dengan pengalaman harian. Contohnya, tajuk pengajaran pada hari tersebut adalah berkaitan dengan keselamatan, iaitu panduan keselamatan. Jadi, murid-murid akan menghubungkaitkan isi pelajaran tersebut dengan pengalaman harian. Contohnya murid-murid sudah pernah melihat kereta, polis, ambulan dan bomba, dan mereka akan menghubungkaitkan dengan pengalaman harian mereka. Baiklah, strategi pengajaran yang seterusnya adalah pembelajaran konstruktivisme, di mana murid-murid akan menghubungkait pengalaman sedia ada dengan pengalaman baharu. Contohnya, murid-murid itu sudah mempunyai pengetahuan di mana mereka pernah melihat kenderaan seperti kereta polis, kereta ambulan dan kereta bomba. Jadi, mereka akan menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada itu kepada pengalaman baru, di mana mereka akan mengetahui nombor kecemasan. Iaitu nombor 999. Baiklah, strategi pengajaran yang terakhir adalah strategi didik hibur, iaitu pendekatan didik dan hibur dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu guru akan menggunakan elemen audio music sebagai strategi didik hibur, di mana audio music itu dapat meningkatkan motivasi dan juga minat murid untuk teruskan belajar. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada bahan bantu mengajar ataupun dikenali sebagai BBM. Baiklah, melihat kepada jadual tersebut, terdapat sebanyak 11 BBM yang digunakan oleh guru untuk digunakan semasa pengajaran harian tersebut. BBM yang pertama adalah kad bergambar, yang jumlahnya adalah sebanyak 3. Seterusnya, BBM yang kedua adalah petikan lirik lagu panduan keselamatan. Jumlahnya adalah sebanyak 4. BBM yang ketiga adalah petikan hero jiran. Jumlahnya adalah 1. Kemudian, BBM yang keempat adalah buku latihan yang berjumlah sebanyak 20 buah buku, di mana setiap murid akan mendapat 1 buah buku latihan. Baiklah, BBM yang kelima adalah lembaran kertas ataupun kertas majung sebanyak 4. BBM yang keenam adalah pen marker sebanyak 8. BBM yang ketujuh audio music sebanyak 1. Dan BBM komputer riba, paparan hablu cecair LCD, dan terakhir adalah aplikasi permainan digital workwall adalah berjumlah 1. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada pengetahuan sedia ada murid, iaitu murid-murid ini pernah melihat kenderaan kecemasan di jalan raya dan mengetahui nombor telefon kecemasan dengan ajaran ibu bapa di rumah. Jadi, sebelum murid-murid mengikuti pengajaran harian pada hari tersebut, murid-murid sudah mempunyai pengetahuan sedia ada tentang kenderaan kecemasan dan juga nombor telefon kecemasan. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan melihat kepada langkah-langkah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan semasa pengajaran harian tersebut. Yang pertama sekali, guru akan melaksanakan set induksi selama tempoh 5 minit sahaja, di mana isi pelajaran pada set induksi adalah kad bergambar kenderaan kecemasan yang terdiri daripada kad bergambar kereta polis,
kereta ambulans dan juga kereta bomba. Dalam seindaksi ini, guru akan memberi soalan kepada murid, iaitu contoh cadangan soalan adalah guru akan bertanya kepada murid iaitu, pernahkah kamu melihat kereta seperti ini di jalan raya? Dan soalan yang kedua adalah, apakah nombor telefon kecemasan bagi kenderaan ini? Baiklah, aktiviti bagi pengajaran dan pembelajaran dalam seindaksi ini adalah yang pertama, guru ini akan mempamerkan 3 kad bergambar kenderaan kecemasan tersebut. Yang kedua adalah murid akan disoal mengenai nama-nama kereta tersebut, sama ada mereka tahu ataupun tidak kereta tersebut. Yang ketiga adalah setiap murid akan diminta untuk mencatat kata nama di dalam buku latihan, iaitu mereka akan mencatat kata nama kenderaan kecemasan itu, sama ada kata nama bagi kereta polis, kereta ambulans dan juga kereta bomba. Baiklah, yang keempat adalah murid akan disoal mengenai kenderaan yang dilihat dan nombor telefon kecemasannya. Dan yang terakhir, yang kelima, iaitu guru akan mengaitkan aktiviti ini dengan tajuk pembelajaran. Tajuk pembelajarannya adalah keselamatan yang berkaitan dengan panduan keselamatan. Baiklah, catatan dalam seindaksi ini, yang pertama BBM, iaitu bahan bantu mengajar, di mana guru menggunakan kad bergambar dan juga buku latihan. Seterusnya adalah nilai. Murid-murid akan memperoleh nilai rasional dan juga berani. Rasional ini, murid-murid adalah rasional dalam memberi jawapan yang betul dan tepat berdasarkan pengalaman sedia ada mereka. Baiklah, nilai berani pula adalah murid-murid ini berani untuk tampil memberi jawapan dan menjawab persoalan guru tersebut. Baiklah, seterusnya adalah KB, iaitu kemahiran berfikir, iaitu pengelasan, di mana murid-murid perlu mengelaskan kenderaan kecemasan tersebut dengan betul dan tepat. Baiklah, catatan yang seterusnya adalah penyelesaian masalah, iaitu penyoalan. Guru akan memberi persoalan, iaitu murid menyoal kepada murid-murid tentang kenderaan yang dilihat dan juga nombor telefon kecemasan. Seterusnya adalah KP, iaitu kecerdasan pelbagai yang melibatkan verbal, linguistik dan juga kinestetik. Verbal linguistik ini adalah melibatkan lisan, di mana murid akan menjawab persoalan itu secara lisan, dan juga kinestetik berlakunya pergerakan aktiviti, iaitu murid mencatat kata nama di dalam buku latihan. Baiklah, catatan yang seterusnya adalah pembelajaran konstruktivisme, iaitu menghubungkan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baharu. Dan yang terakhir adalah pembelajaran kontekstual, iaitu menghubungkan isi pelajaran dengan pengalaman harian. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan. Pembentangan iaitu langkah 1 yang akan berlangsung selama 15 minit. Baiklah, isi pelajaran semasa langkah 1 ini adalah murid-murid akan menulis imla ayat dalam perenggan berdasarkan petikan hero jiran. Baiklah, petikan hero jiran tersebut adalah menceritakan, pada suatu malam saya dan abang sedang menonton televisyen di rumah. Tiba-tiba satu jeritan yang kuat kedengaran dari arah luar rumah. Rupa-rupanya jiran di hadapan rumah saya telah dirompak. Saya dan abang cepat-cepat menghubungi polis. Polis datang dan berjaya menangkap perompak tersebut. Saya dan abang berasa amat gembira kerana dapat membantu jiran saya. Jadi, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berlaku semasa langkah pertama ini adalah guru akan membacakan petikan pendek hero jiran tersebut yang berkaitan dengan tajuk panduan keselamatan dengan menggunakan paparan hablo cecair LCD dan juga komputer riba. Yang kedua adalah murid-murid akan diminta untuk mengimla ayat-ayat yang dibaca oleh guru dalam bentuk perenggan di dalam buku latihan. Setelah siap, murid-murid akan diminta untuk menukar buku latihan dengan rakan untuk diperiksa.
Langkah yang keempat adalah guru akan memaparkan petikan yang betul, iaitu petikan yang mengandungi jawapan yang betul dari segi ejaan, tanda baca yang betul. Kemudian murid-murid ini akan diminta untuk menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan dan tanda baca rakan mereka, sama ada betul ataupun salah dari segi ejaan dan tanda baca. Dan yang terakhir iaitu nombor 6 adalah murid yang tiada kesalahan ejaan dan tanda baca akan mendapat ganjaran oleh guru, sama ada dari segi penghargaan ataupun mendapat hadiah daripada guru tersebut. Baiklah, catatan dalam langkah 1 ini adalah yang pertama adalah BBM, iaitu bahan bantu mengajar, di mana guru menggunakan paparan hablu cecair LCD untuk memaparkan petikan yang betul. Kemudian menggunakan komputer riba, petikan hero jiran, dan yang terakhir adalah buku latihan. Catatan yang kedua adalah nilai murni, di mana nilai murni berdisiplin dapat diterapkan semasa langkah 1 ini, di mana nilai murni disiplin ni murid-murid akan berdisiplin untuk patuh dan siap mendengar arahan guru untuk mengimla ayat dan membantu guru untuk menyemak buku latihan kawannya. Baiklah, catatan yang ketiga ialah KB, iaitu kemahiran berfikir, iaitu menyelesaikan masalah, di mana murid-murid ini akan menyelesaikan masalah dengan menyemak buku latihan rakannya, sama ada betul dari segi ejaan ataupun tanda baca. Baiklah, catatan yang terakhir adalah KP, iaitu kecerdasan pelbagai, iaitu interpersonal. Baiklah, kemudian kita lihat kepada langkah kedua. Langkah kedua adalah dilaksanakan selama 15 minit. Baiklah, isi pelajaran dalam langkah kedua ini adalah nyanyian lagu berdasarkan petikan lirik lagu. Iaitu kemudian murid-murid ini akan menulis dan mencatat isi-isi penting di dalam peta iting secara berkumpulan. Berikut adalah petikan lirik lagu yang diberikan oleh guru kepada setiap kumpulan. Bila isi-isi penting yang terdapat dalam petikan lirik lagu tersebut adalah perbuatan jenayah amatlah dilarang, 999, nombor kecemasan. Yang ketiga adalah jangan salah guna nombor kecemasan. Yang keempat ialah panggilan palsu jangan dilakukan. Dan yang terakhir, isi penting yang terakhir adalah jaga keselamatan, tanggungjawab semua. Kemudian kita lihat kepada kosakata yang terkandung dalam petikan lirik lagu tersebut. Antaranya ialah undang-undang, jenayah, diberkas dan juga keamanan. Baiklah, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Langkah-langkahnya yang pertama adalah guru akan membahagikan murid-murid kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang setiap kumpulan. Maksudnya di sini adalah satu kumpulan akan terdiri daripada 5 orang murid. Yang kedua adalah murid-murid akan diberikan oleh guru 1 helai lembaran kertas, 1 helai petikan lirik lagu dan 2 batang pen marker. Seterusnya, guru akan memasang audio muzik lagu panduan keselamatan dengan menggunakan pembesar suara. Langkah yang keempat, murid-murid ini akan diminta untuk menyanyikan lagu tersebut bersama-sama beserta iringan muzik. Kemudian, setiap kumpulan diminta untuk menulis isi-isi penting yang terdapat dalam lirik lagu tersebut dalam bentuk peta iting. Baiklah, di sini saya dapat simpulkan bahawa aktiviti ini adalah guru membentuk kumpulan, kemudian guru memasang lagu panduan keselamatan, kemudian murid-murid ini perlu bernyanyi bersama-sama beserta iringan muzik. Kemudian murid-murid diarahkan oleh guru untuk mengeluarkan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan lirik lagu tersebut. Contoh isi-isi penting terdapat dalam petikan lirik lagu tersebut adalah perbuatan jenayah amatlah dilarang,
Jangan salah guna nombor kecemasan, panggilan palsu jangan dilakukan dan jaga keselamatan tanggungjawab semua. Berikut adalah isi-isi penting yang murid-murid perlu keluarkan dan menulis isi-isi penting tersebut di dalam bentuk peta iting secara berkumpulan. Akhir sekali, guru akan menilai isi-isi penting yang terdapat dalam peta iting tersebut sama ada betul ataupun salah. Baiklah, catatan dalam langkah yang kedua ini adalah yang pertama, BBM, iaitu bahan bantu mengajar. BBM yang digunakan oleh guru semasa langkah kedua ini adalah petikan lirik lagu, panduan kecemasan, lembaran kertas, pen marker, audio muzik, komputer riba, pembesar suara dan juga buku latihan. Nilai yang dapat diterapkan semasa langkah ini adalah nilai bekerjasama, berdisiplin dan bertanggungjawab. Nilai bekerjasama ini adalah murid-murid diminta untuk belajar secara berkumpulan. Mereka perlu menghasilkan peta iting secara berkumpulan. Di situ murid-murid akan menerapkan nilai bekerjasama, disiplin dan juga tanggungjawab. Iaitu bertanggungjawab, setiap murid ini akan bertanggungjawab memberi peranan masing-masing semasa bekerja secara berkumpulan. Baiklah, catatan yang seterusnya adalah KB, iaitu kemahiran berfikir. Murid-murid akan berfikir secara kreatif dalam menghasilkan peta iting. Kemudian adalah KP, iaitu verbal linguistik. Kemudian BCB, BCB iaitu belajar cara belajar, iaitu murid-murid akan mengumpul isi-isi penting daripada lirik lagu tersebut. Kemudian mereka akan menghasilkan peta iting secara berkumpulan. Baiklah, catatan yang terakhir adalah didik hibur, iaitu pendekatan didik dan hibur melalui audio muzik. Guru mengenakan audio muzik, iaitu lagu panduan keselamatan, dan murid-murid akan menyanyi bersama-sama beserta iringan muzik. Jadi di sini didik hibur ini adalah satu pendekatan yang penting supaya dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan iaitu langkah ketiga. Baiklah, langkah ketiga semasa pengajaran harian pada hari ini tersebut adalah berlangsung selama 20 minit. Di mana isi pelajarannya adalah murid akan membina dan menghasilkan pelbagai jenis ayat menerusi aplikasi permainan bahasa digital, iaitu aplikasi WordWall. Jenis-jenis ayat yang murid-murid akan bina adalah ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan. Baiklah, berikut adalah aplikasi WordWall di mana murid-murid akan menggunakan aplikasi tersebut untuk membina dan menulis pelbagai jenis ayat. Baiklah, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan adalah yang pertama, murid-murid diminta untuk kekal berada dalam kumpulan masing-masing. Kemudian, yang kedua adalah guru akan menyediakan permainan bahasa digital menerusi aplikasi WordWall. Kemudian, setiap kumpulan perlu berbincang dan berfikir untuk membina pelbagai jenis ayat yang berkaitan dengan tajuk pelajaran, iaitu panduan keselamatan di dalam aplikasi WordWall tersebut. Baiklah, langkah yang ketiga adalah guru akan memberikan tempoh masa selama 15 minit kepada murid-murid untuk menyiapkan kesemua jenis ayat tersebut. Selepas selesai, guru akan meminta satu wakil daripada setiap kumpulan untuk menulis satu jenis ayat yang berlainan daripada setiap kumpulan di papan putih. Akhir sekali, guru akan menyemak dan memberi peneguhan terhadap jawapan murid-murid tersebut. Catatan dalam langkah yang ketiga ini adalah yang pertama, BBM, bahan bantu mengajar. Guru menggunakan komputer riba dan juga aplikasi WordWall sebagai bahan bantu mengajar pada langkah yang ketiga. Nilai yang dapat diterapkan kepada murid-murid adalah nilai bekerjasama dan juga berdisiplin, di mana murid-murid ini akan bekerjasama dalam membincang dan berfikir secara kritis dan kreatif dalam
membina ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Manakala berdisiplin pula adalah murid-murid ini akan berdisiplin dalam memberi komitmen terhadap kumpulan mereka dalam menghasilkan jawapan yang bernas. Baiklah, catatan yang seterusnya adalah KB, iaitu kemahiran berfikir, iaitu membina ayat yang bermakna secara kreatif. Seterusnya adalah penyelesaian masalah, iaitu menyelesaikan masalah di mana murid perlu menyelesaikan kuis ataupun soalan di dalam aplikasi WordWall tersebut. Baiklah, catatan yang seterusnya adalah KP, iaitu kecerdasan pelbagai yang terdiri daripada verbal, linguistik, interpersonal dan juga kinestetik. Dan catatan yang terakhir iaitu BCB, belajar cara belajar, di mana murid-murid akan berbincang dan membina ayat secara berkumpulan di dalam aplikasi WordWall tersebut. Baiklah, selesai langkah yang ketiga, guru akan meneruskan pengajarannya dengan langkah yang terakhir iaitu penutup. Langkah penutup dilakukan selama tempoh 5 minit, iaitu isi pelajarannya yang pertama adalah penutup kognitif, di mana murid-murid ini dapat merumuskan skop atau isi pelajaran yang berkaitan dengan tajuk panduan keselamatan. Seterusnya adalah penutup sosial, di mana murid dapat menerapkan aspek nilai-nilai murni seperti bekerjasama, berdisiplin, bertanggungjawab, rasional dan berani. Soalan yang boleh guru tujukan kepada murid-murid semasa langkah penutup ini adalah guru boleh menanyakan apakah yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah, aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan adalah yang pertama, murid ini akan disoal mengenai isi pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang kedua, murid juga disoal mengenai cara menjaga panduan keselamatan untuk murid. Yang ketiga adalah murid diterapkan aspek tata bahasa, kosakata dan tanda baca. Langkah yang keempat adalah murid-murid ini juga diterapkan dengan nilai-nilai murni oleh guru seperti nilai bekerjasama, berdisiplin, bertanggungjawab, rasional dan berani. Yang terakhir adalah guru akan merumuskan isi pelajaran pada hari tersebut supaya murid-murid dapat menangkap dan lebih faham apa yang mereka telah belajar pada hari tersebut. Baiklah, catatan bagi langkah penutup ini yang pertama adalah nilai murni, di mana murid-murid akan diterapkan nilai murni kesyukuran dan juga berdisiplin. Baiklah, seterusnya adalah KB, iaitu kemahiran berfikir, iaitu kemahiran merumus, di mana murid-murid perlu merumuskan isi pelajaran yang mereka telah pelajari pada hari tersebut. Yang terakhir adalah pembelajaran kontekstual, di mana murid-murid akan menghubung kaitkan pembelajaran panduan keselamatan dengan keselamatan di tempat awam. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan dengan melihat kepada refleksi pengajaran harian. Yang pertama adalah kekuatan. Saya berpuas hati dengan penggunaan bahan autentik dalam PDP kerana dapat membantu saya meningkatkan kefahaman murid-murid tentang sesuatu topik dengan lebih mudah dan efektif. Cara pengajaran saya bertujuan untuk murid-murid didedahkan dengan kaedah pembelajaran yang pelbagai dan menarik berbanding kaedah pengajaran konvensional seperti chalk and talk. Kaedah PDP yang menggunakan bahan autentik ini sangatlah relevan dalam dunia pendidikan masa kini dan bersesuaian pada PDP pada abad ke-21. Yang kedua, kita lihat kepada kelemahan, iaitu saya telah dapati bahawa penggunaan bahan autentik kebanyakannya tidak mempunyai aras kognitif yang setara dengan tahap pemikiran murid-murid. Saya mendapati juga sesetengah murid tidak mengetahui dan memahami isi pelajaran semasa PDP berlangsung. Dan yang ketiga, kita lihat kepada cadangan penambahbaikan. Saya akan menggunakan pelbagai teknik pengajaran supaya murid tidak bosan dan menjadikan suasana PDP yang lebih efisien. Selain itu, saya akan memperbanyakkan penglibatan aktif murid-murid di dalam kelas supaya murid-murid dapat membina kemahiran sosial seperti berinteraksi secara langsung dengan saya dan rakan-rakan di dalam kelas.
Baiklah, kita pun telah sampai ke penghujung pembentangan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 4 bagi kemahiran menulis. Sebelum itu, saya akan memberi kesimpulan terhadap RPH ini, iaitu secara kesimpulannya RPH merupakan perkara yang sangat penting dalam proses pembelajaran bagi memudahkan guru-guru dalam merancang strategi atau kaedah pembelajaran dengan lebih sistematik. Seterusnya, penerapan aplikasi teknologi di samping mengintegrasikan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam aktiviti kemahiran bahasa ini akan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid-murid dalam teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Demikian itu, pengetahuan dan kemahiran murid-murid akan dapat dikembangkan dan ditingkatkan dari semasa ke semasa. Justeru itu, saya berharap agar tugasan yang saya telah laksanakan ini iaitu pembentangan rancangan pembelajaran harian ini akan dapat memenuhi skop kehendak soalan yang diberikan. Sekian, terima kasih.